Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah, sama-sama kita mulakan pengajian dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni, insya-Allah. Dan sama-sama ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana tiadalah kita dapat bersama-sama pada malam ni melainkan adalah semata-mata rahmat dan pilihan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan dengan sifat syukur ini menambahkan lagi keredaan Allah kepada kita sebagai hamba-Nya dan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan kepada kita, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian tasawuf, pengajian yang nak membawa hati kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mencapai keredaan Allah, dan mudah-mudahan hati ini di kalangan para kekasih Allah, tuan-tuan, insya-Allah. Kekasih Allah ni ada dua, tuan-tuan. Satu dipanggil auliya illahi salihin al-khususiyah. Satu auliya illahi salihin al-umumiyah. Maknanya kekasih Allah ni ada yang dipanggil kekasih Allah yang jenis khusus, ada kekasih Allah yang umum. Kita dapat umum pun tak apalah, tuan-tuan ya. Kekasih Allah yang umum ni semua orang beriman kasih Allah. Orang beriman bukan munafik. Orang beriman orang yang takut kepada segala dosa dan maksiat. Orang yang sentiasa menjadikan seluruh kehidupan dia dengan ketaatan. Orang yang duka cita bila hilang kebaikan. Orang yang takut dengan Allah bila jatuh atas dosa. Yang ni orang beriman, tuan-tuan ni. Orang munafik tengok dosa tak rasa apa. Ni semua orang yang ada sifat begini nah. Orang yang semayang dalam keadaan menjaga hati dengan Allah. Ni orang ni dipanggil wali-wali Allah secara umum, tuan-tuan ya. Adapun wali-wali Allah secara khusus, yang ni tak ramai, tuan-tuan ya. Wali-wali Allah yang secara khusus ni adalah wali-wali Allah yang sampai kepada tahap hakul yakin, ataupun wali-wali Allah yang sampai kepada ilmu laduni, orang yang mendapat ilham firasat daripada Allah. Ataupun wali-wali Allah yang khusus ini adalah wali-wali Allah yang kadang-kadang Allah buktikan mereka dengan karamah, tuan-tuan ya. Mereka ni tak boleh main-main. Kita punya hati terdetik bukan-bukan kepada mereka ni, habis amal kita, tuan-tuan ya. Wali-wali Allah yang agung ni, lintasan hati mereka sebagai doa boleh menjadikan rosak kehidupan kita, tuan-tuan kita. Jadi wali-wali Allah yang agung ni kita kena jaga sungguh, kerana mereka ni sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni mereka ni ada sultan aulia ya, ada wali abdal, ada pangkat-pangkat martabat mereka Al-Ghaus. Nama mereka adalah Al-Ghaus, wali Allah Subhanahu wa taala. Tu ada mereka jenis-jenis pangkat-pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tak ramai Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan satu zaman mereka ni ada lebih kurang dalam 600 orang, lebih kurang gitu
ada bilangan-bilangan mereka ni tidak ramai, tapi ala kulli halnya tuan-tuan, kita ni berada di bawah naungan-naungan mereka pun tak apa dah tuan-tuan ya. Syekh Abdullah antara guru-guru kita di antara kalangan wali-wali Allah tuan-tuan kita. Jadi kita mengaji bersama dengan mereka ini mengikuti jalan para kekasih-kekasih Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau zaman Nabi SAW, tuan-tuan nak, kalau kita kata mengaku, semua orang boleh mengaku tuan-tuan. Nak, kalau mengaku Nabi, siapa-siapa boleh mengaku Nabi. Tapi bagaimana nak buktikan betul-betul pengakuan itu sebagai seorang Nabi tuan-tuan? Bagaimana kepercayaan kita yang bahawasanya ini betul Nabi tuan-tuan? Bagaimana nak membezakan pengakuan Nabi yang sebenar dengan pengakuan Nabi yang dusta? Wali Allah semua boleh mengaku tuan-tuan kan? Aku wali Allah, semua boleh mengaku. Tapi kita nak pastikan betul-betul ni wali Allah yang sebenar bagaimana? Sama dengan Nabi tuan-tuan. Nabi, pengakuan dia Allah benarkan dengan apa? Mukjizat. Maka siapa yang boleh buat mukjizat? Nabi belah bulan, siapa yang boleh buat tuan-tuan? Nabi keluarkan air dekat tangan, siapa boleh buat? Jadi pengakuan Nabi ni mesti dibuktikan dengan mukjizat. Maka orang yang ada mukjizat terbukti dia adalah Nabi Allah SWT, dan ada wahyu dan sebagainya. Wali-wali Allah semua orang boleh mengaku wali tuan-tuan tak? Dan wali-wali Allah sebagai pembuktian dia sebenarnya kekasih Allah, dia ada karamah, mesti ada karamah tuan-tuan, sebagai membuktikan dia adalah pilihan-pilihan ataupun utusan-utusan Allah kepada kita semua tuan-tuan ya. Dan wali Allah ni akan ada sampai akhir zaman. Mana kata dunia ni selagi benar belum kiamat, wali Allah mesti ada tuan-tuan ya. Orang yang agung di sisi Allah ni mesti ada. Mereka ada sepanjang masa tuan-tuan ya. Sehingga dah benar-benar nak hampir kepada kiamat, tiupnya angin yang menghancurkan orang beriman, yang matikan orang beriman, ketika itu baru mati sekalian wali-wali Allah dan orang beriman tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan ya. Daripada hari ini kita menyambung pengajian kita ni mengenai dengan perjalanan kita nak pergi kepada Allah tuan-tuan ya. Baik, dalam perjalanan kita nak pergi kepada Allah ni, kita dah sebut sebelum ni tuan-tuan, kita mesti berjalan kepada Allah ni dengan sempurna 3 keadaan perjalanan ni tuan-tuan ya. Mana kata bila tuan-tuan belajar dengan saya ni, tuan-tuan mesti amalkan 3 perkara ni lah. Bila kita ikut jalan-jalan untuk kita jadi kekasih Allah, mesti ada 3 perkara ni. Mana kata setiap kali kita beramal, tak boleh tinggal salah satu daripada 3 perkara ni. Kalau tidak, tak hasil nanti jalan kita tak terhasil untuk dapat kedekatan kepada Allah. Tak hasil tuan-tuan, akan sangkut nanti. 3 ni mesti sekali tuan-tuan ya. Apa saja yang kita buat mesti ada 3 ni, baru sempurna perjalanan kita kepada Allah. Kalau yang minggu lepas saya dah sebut dengan tuan-tuan sedikit perjalanan tu apa tuan-tuan ya. Hari ni kita sambung yang saya sebut dengan tuan-tuan ya. Perjalanan kita untuk kita benar-benar bergerak kepada Allah, supaya apa yang kita buat ni terhasil betul. Pertama mesti ada syariat tuan-tuan ya. Maksudnya berjalan dengan jalan syariat mesti kena ada tuan-tuan ya. Dan yang kedua mesti ada jalan tarikat. Dan yang ketiga mesti ada jalan hakikat. Syariat, tarikat, hakikat ni tak boleh berpisah sama sekali. Tuan-tuan nak dapat jadi orang yang benar-benar Allah kasih redha, ataupun kalau Allah izin menjadi kekasih dia, mesti hidup 3 perkara ni. Maksud kata syariat, tarikat, hakikat ni sebenarnya tidak boleh berpisah langsung tuan-tuan ya. Kalau salah satu ni berpisah, dia sangkut, tak boleh. Nanti saya terang dengan tuan-tuan apa yang maksudnya 3 perkara ni tuan-tuan ya. Setengah orang dia ada syariat je, tarikat, hakikat tak ada. Setengah orang dia ada syariat, tarikat, hakikat tak ada pula. Ada orang ada hakikat saja, tarikat, syariat tak ada. Pun hancur belaka, tak boleh. Dia kena 3-3 kena ada tuan-tuan ya. Syariat ni apa tuan-tuan? Syariat ni lah hukum hakam zahir yang kita duk beramal ni. Yang ni jalan pertama. Ataupun atas nama ilmunya, syariat ni namanya ilmu fiqh. Amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah ni semua dipanggil syariat. Ataupun setengah ulama tafsir mentafsir, setengah ulama tasawuf mentafsirkan syariat ni segala bentuk perkara zahir yang tuan-tuan ni dipanggil syariat lah. Yang nampak ni dipanggil syariat tuan-tuan kita. Dan syariat ni sebagai asas tapak yang paling kuat untuk sampai kepada orang yang semakin dekat kepada Allah, dia berlandaskan kepada syariat tuan-tuan ya. Maka sebab tu bukti seseorang itu dekat atau jauh kepada Allah adalah syariat dia. Mana kata kalau syariat dia banyak, syariat dia hebat, syariat dia berkualiti bagus, hebat dan sebagainya, itu tanda orang ni adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Syariat ni banyak maksudnya apa tuan-tuan? Kalau tengok semayangnya lama, dan semayangnya maknanya tenang dengan Allah, bukan laju, bukan terkejar-kejar. Atau tengok syariat dia, nak tengok oh ni kekasih Allah ni orang dekat pada Allah, tengok semayangnya ni.
Laju ke tidak? Kalau laju maknanya syariat tak betul, maka orang ni bukan kekasih Allah. Kekasih Allah asas tapak dia syariat tu. Tuan kita, dan sembahyang sunatnya banyak, Qurannya banyak, dan sedekahnya banyak. Maka syariat ni asas yang paling penting, tapak asas untuk melihat keadaan kita ni orang yang jauh atau dekat kepada Allah. Bahkan kita sendiri nak tahu kita ni Allah kasih ke tidak, tengok Allah hidupkan syariat kita macam mana dalam kehidupan kita. Tahajud kita bangun tak? Puasa kita buat tak? Sedekah kita buat tak? Orang yang Allah kasih makin banyak syariat yang dihidupkan dalam kehidupan dia. Benda syariat kita tahu banyak, tapi kita malas nak buat. Tapi orang yang Allah kasih, Allah akan hidupkan kehidupan dia banyak dengan syariat ni untuk dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Maka Allah sibukkan dia dengan ketaatan syariat ni banyak-banyak. Kita nak tahu kita ni orang Allah kasih, tengok Allah sibukkan kita dengan syariat sebanyak mana. Ataupun kita ni sibuk dengan jalan-jalan yang lain, jalan dosa, jalan kelalaian dan sebagainya. Dalam sehari-harian tuan-tuan, cuba tengok. Bangun tidur pagi tadi subuh sampai sekarang, banyak mana dah syariat kita buat? Baca Quran tak hari ni? Zikir tak hari ni? Ke sembahyang fardu sahaja? Sedekah tak hari ni? Tuan-tuan nak? Selawat tak hari ni? Tuan-tuan nak? Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tak hari ni? Sembahyang sunat duha tak hari ni? Tuan-tuan nak? Apa kebaikan yang kita buat hari ni? Maka kita tengok kehidupan kita, tuan-tuan. Kalau kita rasa kurang sangat hari ni, kita rasa hidup kita ni banyak lalai je, ni baru kita ingat kepada Allah, maka orang yang Allah kasih dia akan jadikan seluruh kehidupan orang ni semakin sibuk dengan syariat, menghidupkan syariat untuk berhubung dengan Allah, tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, dalam keadaan kita menjalankan syariat ni, tak boleh berseorangan dengan syariat. Tujuan syariat ni untuk bawa kita kepada untuk menghidupkan tariqat. Tuan-tuan ya, sebab tu tak boleh syariat saja. Syariat ni bukan Allah saja-saja suruh kita sembahyang sunat, suruh kita banyak sembahyang fardu, suruh kita banyak zikir, banyak baca Quran. Tujuan semua syariat ni semakin banyak untuk semakin menghidupkan hati kita dengan Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu tak guna orang buat syariat saja kalau hatinya mati. Sembahyang hati ingat kepada dunia, ingat macam-macam, ingat lepas ni masalah dan sebagainya, tuan-tuan. Tak guna zikir kalau dalam keadaan berzikir hati tak ingat apa yang disebut. Tak guna istighfar kalau hati tak rasa berdosa dengan Allah. Istighfar tapi tak rasa minta ampun dengan Allah, maknanya hati kita tak hidup, maka syariat ni tak berfungsi, tuan-tuan ya. Sangkut. Maka nak jadi kekasih Allah, Allah nak tengok hati, tuan-tuan nak. Ya Allah nak fokuskan kepada bagaimana hati itu semakin bersih dan jatuh dalam pandangan Allah. Dan nanti kita akan tengok dalam kitab ni, tuan-tuan. Kita akan tengok nanti, kita ulang kaji sedikit kenapa perlunya kita menjaga hati. Banyak dari dalilnya supaya kita bila baca dari dalil ni semakin bersemangatlah kita nak beramal ibadat untuk hidupkan hati. Dan sebenarnya tuan-tuan, syariat ni Allah jadikan sebagai jalan untuk menghidupkan hati dengan Allah. Esok balik tuan-tuan bawa semayang ke tuan-tuan? Semayang mana ada? Semayang tuan-tuan tadi ada ke tak ada? Ni sekarang ni tuan-tuan nak. Tuan-tuan dah bagi salam, semayang tadi mana? Mana semayang tu? Habis dah. Tuan-tuan zikir subhanallah, subhanallah. Zikir tu habis tak? Berlalu tak tuan-tuan? Berlalu. Kita mati esok nampak bentuk zikir tu tak ada. Tuan-tuan nak. Tapi apa yang kita bawa pada Allah? Kesan semayang tu kita bawa. Kalau semayang tadi telah menjadikan peratus hati tuan-tuan punya bersih tu meningkat, peratus tu yang akan dipersembahkan kepada Allah. Cahaya dalam hati tu yang akan dibawa kepada Allah. Semayang habis dah tuan-tuan. Zikir kita tak ada dah. Tapi kesan zikir tu sehingga hati kita semakin kasih. Kasih tu yang Allah nak tengok. Hati kita yang hidup dengan syariat, yang bersih dengan syariat tadi, tuan-tuan ya. Jadi sebab tu syariat ni dihabis, tapi kesan dia tak habis. Kesan itulah yang sebagai pembuktian yang kita buat pada hari ini, di dunia pada hari ini. Kesannya esok kita bawa di hadapan Allah, tuan-tuan ya. Dan hakikatnya Allah jadikan syariat ini sebagai makanan kepada hati. Tapi malang, hari ini ramai orang yang buat syariat tapi hatinya tetap lapar, tuan-tuan. Penat beramal ibadat, tuan-tuan. Dia amal ibadat datang roh ni susah sikit, tuan-tuan. Dia bukan macam makan minum kita biasa tu. Kalau kita makan minum biasa ni, dia tak ada kaitan ikhlas tak ikhlas. Makan confirm kenyang kan. Orang kafir makan tak baca bismillah pun kenyang, tu tak ada masalah. Tapi ibadat syariat ni dia ada syarat dia untuk bagi dia menjadi makanan kepada hati. Tak cukup syarat maka sia-sialah makanan tersebut. Beramallah banyak-banyak.
Maka tuan-tuan tak pelik kalau ada orang beramal ibadat banyak tapi mulutnya masih mengata orang, matanya masih tak mampu daripada menjaga daripada melihat TV dan sebagainya. Tak takut dia dengan dosa. Kenapa? Syariatnya syariat saja. Hatinya tidak berfungsi untuk menjadikan syariat itu membawa kesan kepada hati. Maka tuan-tuan jangan berjalan kepada Allah dengan syariat saja. Wajibkan diri tuan-tuan. Bila nak jadi kekasih Allah, mesti jalan dengan syariat dan syariatnya membawa kesan kepada hati tuan-tuan ya. Tarikat ni dia punya ilmu adalah ilmu tasawuf. Nah, syariat tadi ilmu fiqh dan tarikat ilmunya adalah ilmu tasawuf, tuan-tuan ya. Maka kita nak tahu perjalanan hati kita, kena ada pengajian tasawuf, tuan-tuan ya. Syarat besar untuk menjadikan syariat ini sampai kepada hati mesti dua. Maknanya mulai malam ni tuan-tuan kena fokus kita nak bawa perkara ni dalam seluruh kehidupan kita sampai kita mati. Mana kata bila kita buat syariat ni, ingat dua syarat ni untuk bagi hati kita hidup. Pertama, mesti ikhlas kepada Allah. Hati ni mesti hidupkan ikhlas. Jangan datang masjid surau ni kerana selain daripada Allah. Saya mengajar ni jangan kerana selain daripada Allah. Tuan-tuan duduk dalam kuliah saya ni, jangan duduk kerana selain daripada Allah. Duduk ni, aku nak belajar ya Allah, jalan untuk dekat denganmu ya Allah. Aku nak semakin dekat denganmu Tuhan. Aku nak baiki kehidupan aku. Duduk ni biar hati kita betul-betul mencari Allah. Nak berjalan supaya kita hidup kat muka bumi ni tidak sia-sia, dan kita balik esok benar-benar kita balik dalam keadaan menjadi orang-orang yang beruntung, tuan-tuan. Jangan Allah beri dunia yang lama, esok balik akhirat menyesal. Allah kata tak cukup ke 70 tahun, tak cukup ke 80 tahun, kenapa hari ni baru nak menyesal, nak menangis? Tak cukup ke umur yang aku berikan? Na'udzubillah. Esok balik seronok ketawa tengok Allah, jumpa zat Allah dalam keadaan Allah kasih kita. Jadi tuan-tuan, kita hidup kat muka bumi, tujuan kita nak dekat dengan dia, nak cari keredaan dia, tuan-tuan kita. Syarat yang kedua, nak bagi syariat kita ni berjaya memberi kesan kepada hati, mestilah hati yang khusyuk kepada Allah. Tuan-tuan buat maksud kata saya ni ngajar tuan-tuan ni bukan sekadar bagi ilmu, saya nak bagi tuan-tuan berjalan kepada Allah, tuan-tuan ya. Maksudnya saya tengok keadaan-keadaan akhlak kita, mutu ibadah kita dan sebagainya, tanggungjawab saya dengan tuan-tuan. Esok Allah tanya saya nak jawab apa, tuan-tuan kita. Jadi seterusnya mesti khusyuk. Tuan-tuan semayang mesti hidupkan semayang yang hati memerhatikan bacaan kita dan sebagainya. Habis tarikat tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, seterusnya yang ketiga kena ada juga, yakni hakikat, tuan-tuan ya. Dalam keadaan kita solat, syariat tadi kita buat yang sebaik-baiknya, dalam keadaan hati kita khusyuk, jangan kita lupa Allah lah hakikatnya yang menghidupkan hati kita, yang menggerakkan ibadah kita. Jangan kita lupa anugerah dia. Tiga ni kena jalan ya. Mulai pada hari ni, semua yang kita buat mesti berjalan tiga perkara ni, tuan-tuan ya. Mudah saya nak bagi tuan-tuan faham Macam kita kata contoh pelak apa? Pelak ni lah, tuan-tuan nak pelak elektrik ni kan. Dalam kan ada tiga wire, tuan-tuan tak? Ada wire hijau, kuning, satu lagi apa? Biru kan? Ya. Mana hijau, kuning, biru kan tuan-tuan. Jadi maknanya bila kita pasang pelak ni, tiga wire ni dia mengalir sekali kan. Maknanya dia saling perlu memerlukan tiga-tiga ni. Maka hasillah lampu, tuan-tuan nak. Maka kita beramal ibadah kepada Allah ni, tiga ni kena mengalir, baru hasil makrifat dengan Tuhan, baru hasil kedekatan diri kepada Allah. Satu wire putus, maka lampu ni ada masalah, dia takkan menyala. Yang tu beramal ibadat, tuan-tuan hari ni kita dah tahu punca kenapa orang beramal lama tapi hati tak tenang. Ustaz, saya dah usaha dekat diri kepada Allah, tapi kenapa pertolongan Allah tak sampai? Tanya balik, awak dekat diri kepada Allah betul tak syarat-syarat tu? Mungkin awak dekat diri kepada Allah tapi awak tak bawa hati yang khusyuk. Awak semayang tahajud rajin tapi awak biar hati awak lalai. Awak semayang kerana awak ingat masalah awak. Awak tak semayang untuk awak rasa nak dekat dengan Tuhan, tak ada. Awak semayang tapi hati awak, ya Allah masalah aku banyak dan sebagainya kan. Zikir tapi hati kita ingat ke lain. Kita bukan zikir sebab kita nak redha kasih sayang dia. Kadang-kadang bukan salahnya jalan tu, tapi cara kita beramal yang tak betul. Ataupun awak ni beramal dah tapi awak rasa awak yang beramal, awak tak nampak hakikat Allah yang tolong awak dan sebagainya. Ada ujub, ada takabur dan sebagainya, tuan-tuan gitu Baik tuan-tuan, habis. Jadi tuan-tuan qiyahlah semua perkara. Tuan-tuan datang ke masjid, ke surau ni, itu syariat. Tarikat kena hidup, datang kerana Allah. Hakikat kena hidup, nampak Allah yang bawa kita datang masjid. Tuan-tuan yang berzikir, mulut berzikir, hati mesti tumpu perhatian kepada zikir, dan nampak siapa yang berzikirkan bibir kita kalau bukan dia, tuan-tuan. Kalau kita nak khusyuk, kalau Allah tak buat khusyuk, boleh khusyuk tak tuan-tuan? Jenuh nak khusyuk, percayalah tuan-tuan. Dan kadang-kadang saya pun Allah uji macam tu.
Ada masa-masanya tiba-tiba kita nak khusyuk tak datang ni. Kita kata, ya Allah, apa masalah ni? Datang detikan hati kita. Dalam hati saya, kamu ni tak mengharapkan kepada Allah. Bagaimana Allah nak tolong kamu? Sedar balik, ya Allah, tolong aku untuk khusyuk. Baru hadir khusyuk tu. Kadang-kadang Allah tak nak kita lupa dengan anugerah dia. Sebab kadang-kadang Allah tarik khusyuk tu, tuan-tuan, ya. Sebab tu, tuan-tuan, dalam perjalanan tuan-tuan untuk jadi kekasih Allah, jangan putus harapan kita untuk terus bergantung kepada Allah. Tuan-tuan ingat, nah, barang siapa yang di awal perjalanannya untuk sentiasa terus bergantung kepada Allah, dengan pergantungan hati itulah yang akan menyebabkan dia sampai kepada Allah. Ingat, tuan-tuan. Bahkan, tuan-tuan, orang yang Allah pilih untuk menjadi kekasihnya, Allah akan jadikan hati itu semakin kuat bergantung kepada Allah, sehingga dengan pergantungan itu menjadikan dia kekasih Allah. Sebab, tuan-tuan, tak ada siapa boleh bawa kita menjadi kekasih dia melainkan dia sendiri. Melainkan dia sendiri. Kita nak bawa diri kita, apa yang ada pada kita, tuan-tuan, kelemahan kita dan sebagainya, banyak kekurangan kita. Jadi kita kena sentiasa bergantung harap kepada Allah, gitu, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, kiyahlah pada semua perkara mesti jalan 3 perkara ni, tuan-tuan. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita sedekah, tuan-tuan, itu syariat. Hati mesti sedekah dengan ikhlas, dan mesti nampak siapa beri kekuatan untuk kita sedekah melainkan dia. Jadi, tuan-tuan, apa tujuan kita pandang hakikat ni? Tujuan kita pandang hakikat, kalau tuan-tuan keluar daripada masjid surau ni, tuan-tuan tengok ada orang yang duduk tepi kedai makan, kan. Kita nak kata apalah dia orang ni, datang masjid pun tak. Ingat siapa bawa awak pergi masjid. Ingat siapa bawa awak pergi solat. Kalau bukan Allah yang selamatkan awak, jangan kata orang tepi jalan. Bila kita pandang hakikat ni, kita sedar kita ni hamba yang Allah pilih. Kita tidak akan memandang hina pada orang lain. Hakikatnya kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan, syariat tarikat hakikat ni ada satu lagi yang ada tarikat dengan hakikat saja. Syariat tak ada, tuan-tuan, ya. Kat mana tu tempat dia? Tarikat dan hakikat saja berjalan, yakni pada zikir, tuan-tuan, ya. Zikir ni, tuan-tuan, ada 2. Satu ni, kalau tuan-tuan buka kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada sebut perkara ni, tuan-tuan, ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, martabat zikir itu 5 martabat, tuan-tuan, ya. Zikir ni yang pertama ada disebut sebagai zikir al-jahr. Zikir jahar dipanggil. Orang-orang yang tuan pertama ni dia panggil zikir jahar. Zikir jahar ni apa, tuan-tuan? Zikir kuat. Sebut kuat-kuat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Ataupun dalam keadaan kita nak ingat pada Allah ni, kita banyak sebut Allah, kan? Allah, 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 Allah. Tu dipanggil zikir jahar, tuan-tuan, ya. Orang yang hati belum hidup untuk zikir kepada Allah, hatinya lalai. Bila pejam mata, hati tak zikir, tak mahu zikir. Pejam, Allah Allah lari, Allah Allah lari. Dia kena banyak sebut mulut dulu. Tuan-tuan nak tahu, maknanya hati kita ni benar-benar telah dianugerahkan oleh Allah untuk menyebut nama dia. Maknanya kita cuba sebut Allah, hati berjalan ke tidak? Kalau payah nak jalan tu, maknanya hati tu nak kena banyak lagi tinggalkan dosa dan maksiat, tuan-tuan, ya. Sebab hati ni bila dia hidup, zikir ni akan mengalir mudah. Kita nak tahu kita ni orang yang Allah kasih belum, cuba pejam mata, zikir Allah, Allah bagi jalan tengok. Kalau tak jalan, tuan-tuan kena banyak sebut kat mulut dulu. Bagi mulut sebut banyak-banyak, kuat-kuat, supaya hati ni mengikut mulut. Itu tujuan pertama, nah, tuan-tuan, nah. Kalau kita sembahyang payah nak khusyuk, kita zikir payah nak jalan, tu kita kena banyak istighfar, taubat kepada Allah. Kena tinggalkan pandangan mata kita yang merosakkan. Kena tinggal dosa maksiat. Mungkin ada harta-harta kita yang haram, mungkin ada hutang-hutang kita yang berkaitan dengan riba dan sebagainya, menyebabkan kita tak boleh khusyuk. Sembahyang, tapi khusyuk tak boleh. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak berjalan kepada Allah, jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Kita buat maksiat, maksiat ni jadi hijab besar untuk kita dekat kepada Allah. Bahkan nanti kita rusing, ya Ustaz, kenapa saya tak boleh dekat kepada Allah? Ustaz, kenapa saya rasa hati saya payah nak khusyuk? Kita akan rusing. Kita nak pada Allah, tapi kita bawa najis-najis dosa, dia akan jadi hijab untuk kita semakin dekat kepada Allah. Sebab tu kita nak berjalan kepada Allah, kena tinggalkan dosa. Kita, kalau tidak nanti kita sangkut, kita akan rusing. Perjalanan kita tidak akan boleh diteruskan sampai kepada hujung, tuan-tuan kita. Sebab tu kata ulama-ulama tasawuf, tuan-tuan, ya, makam pertama untuk seseorang berjalan kepada Allah, makam paling awal bagi orang-orang yang sudah hatinya bercita-cita kepada Allah, perkara pertama sekali yang dia kena buat ialah makam taubat. Taubat bukan taubat biasa dah, taubat nasuha.
Tidak akan boleh seseorang itu masuk kepada pintu ketuhanan melainkan setelah mana dia melalui maqam taubat nasuha. Tuan-tuan nak masuk pintu ketuhanan, pintu dia taubat. Dan taubat nasuha ni bukan taubat satu-satu dosa. Tuan-tuan kena azam dalam hati, seluruh hidup aku tak nak buat sebarang dosa pun. Kena niat begitu. Itu baru panggil taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang menjadikan kehidupan kita tak ada bercita-cita lagi nak buat dosa. Sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Tak ada langsung, baru boleh berjalan kepada Allah. Sebab tu saya kata dengan tuan-tuan, nak berjalan kepada Allah ni TV pun kena tinggal. Tuan-tuan ya, handphone semua tu kena tinggal. Dia tak boleh nak pergi kepada Allah nah. Jadi kita bila kita belajar tasawuf ni, kita tahulah diri kita masing-masing. So kita tak berjalan ke, kita berjalan ke, kita tahu bila kita ada ilmu ni. So kita baikilah diri kita masing-masing. Minta tolong dengan Allah supaya kita mampu tinggalkan segala perkara yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. Dia sebab tasawuf nak dapat jadi kasih Allah ni bukan jalan bermudah-mudah dengan nafsu, bermudah-mudah dengan maksiat. Jalan bermudah-mudah dengan nafsu bukan jalan-jalan untuk jadi kekasih Allah. Jalan untuk jadi kekasih Allah adalah jalan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bukan jalan bermudah-mudah dengan nafsu, tuan-tuan ya. Jalan bermudah-mudah dengan nafsu bukan jalan para kekasih Allah. Itu jalan lain, itu jalan neraka, tuan-tuan. Nauzubillah, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, zikir yang kedua, bila mana bibir ni sudah menyebut nama Allah banyak-banyak, dah berjalanlah hati, dia panggil zikir sir. Zikir sir ni maknanya senyap je. Dia tak bergerak dah, hati bergerak. Allah, 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 Allah. Ni dalam hati. Maka bila mana orang itu dia zikir sir je, syariat tak nampak. Syariat tak ada. Yang ada tarikat je lah. Sebab zahir tak nampak apa-apa nah. Yang ada hati saja yang sedang bergerak kepada Allah. Dan hati saja yang sedang memandang kepada Allah, dialah yang sedang menjadikan hati kita banyak menyebut nama dia. Jadi kita jangan sombong banyak sebut nama dia, sebab dia juga yang tolong kita untuk sebut nama dia banyak-banyak, tuan-tuan kita nah. Bahkan kalau tuan-tuan tengok hati kita ni asyik dah menyebut nama dia, tu tanda Allah nak jadikan kita kasih dia. Tu jalan dia, tuan-tuan ya. Bila mana tuan-tuan dah bertaubat, tuan-tuan dah bawa hati ingat pada Allah, dan hati tu berjalan running ingat pada Allah, mudah dia jalan. Di mana-mana pun hidup hati itu untuk ingat pada Allah, insya-Allah hampir dah jadi kekasih Allah tu. Ya. Untuk jadi kasih Allah yang khusus lah, maksud saya gitu, tuan-tuan. Sebab tu ada hadis Nabi. Nabi kata barang siapa yang Allah kehendak dia dalam segala kebaikan, ataupun Allah berkehendak dia untuk menjadi kekasih dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan sibukkan hati dia. Allah, Nabi kata apa? Sibukkan hati dia untuk banyak menyebut nama Allah. Tapi barang siapa yang Allah tidak mahu diri dia kepada Allah, ataupun Allah menjauhkan orang itu daripada Allah, Allah akan sibukkan hatinya selain daripada Allah. Tengok hati kita duduk mana, tuan-tuan ya. Begitu. Baik, selesailah tuan-tuan ya perjalanan syariat, tarikat, hakikat. Makrifat, kalau tengok ilmu tuan-tuan ya, tarikat ni ilmu tasawuf, hakikat ilmu apa? Hakikat ilmu tauhid. Masa kita masuk tauhid, kita akan nampak Allah, tuan-tuan kita. Dan makrifat hasil. Makrifat ni hasil, tuan-tuan ya. Hasil daripada orang yang sentiasa berjalan dengan syariat, tarikat, hakikat ni, hasilnya dia akan memperolehi makrifat. Makrifat ni macam mana, tuan-tuan? Makrifat ni hati yang sudah berasa sedap dengan Allah, ada rasa dengan Allah. Semayang ni sedap semayang. Semayang ni rasa nak tumbang rasa takut, rasa macam-macam. Hati yang hidup ni maknanya makrifat dah tu. Hati yang sudah ada kesan dengan Allah Subhanahu Wa Taala malu dengan Tuhan, kasih cinta kepada Allah, rindu nak bertemu dengan dia. Tu hati tu sampai makrifat tu, tuan-tuan kita. Habis, selesai. 3 perjalanan, tuan-tuan ya. Teruskan berjalan kepada Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berilah kemanisan untuk kenal kepada dia, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan, ada orang petikai sikit, tuan-tuan tak? Orang kata, ustaz, yang ustaz sebut jalan-jalan syariat, tarikat, hakikat, makrifat ni, zaman Nabi tak ada pun, tuan-tuan tak? Zaman Nabi tak ada pun Nabi sebut syariat, tarikat, hakikat. Ustaz bawa jalan mana ni, tuan-tuan tak? Nabi tak pernah sebut dalam hadis pun kan. Ada orang kata bid'ah pula, tuan-tuan tak? Ni karut marut je ni, jalan-jalan macam ni bid'ah, tuan-tuan tak? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalau ada orang kata kat kita macam tu, tuan-tuan. Dia sebenarnya, tuan-tuan, mereka ni bukannya maknanya mereka ni tak perasan. Golongan-golongan Wahabi ni yang mengatakan syariat tarikat ni tak ada zaman Nabi, mereka ni bukannya apa salah kena sebenarnya, mereka tak perasan bendanya ada, tuan-tuan ya. Bukan tak ada, bendanya ada. Tanya balik, tuan-tuan, nak tanya balik, nak tahu benda ni ada ke tak ada, tanya balik Kalau dia orang kata kat kita, kita tanya kat dia orang balik, korang faham tak syariat tarikat, hakikat, makrifat dia apa? Cerita balik. Kalau dia orang sendiri tak faham, maksudnya dia orang menuduh je lah.
Dia orang pun tak tahu dia orang cakap apa. Mereka main dengar je. Baik, bagi orang yang faham pula, tuan-tuan nyanyi kat dia orang balik. Zaman Nabi tak ada syariat ke? Nabi tak semayang ke? Nabi tak puasa ke? Tuan-tuan nyanyi balik. Nabi tak sedekah ke? Nabi tak zikir ke? Tuan-tuan zaman Nabi tak ada syariat ke? Ada, itulah bendanya. Cuma hari ni kita jenamakan je. Kita jenamakan benda ni dipanggil syariat. Semayang kita, zikir, mengaji dipanggil syariat. Kita jenamakan saja. Nabi dah ada benda tu, cuma zaman Nabi tak jenamakan benda tu. Macam kita punya ilmu juga hari ni tuan-tuan. Zaman Nabi mana ada fiqh, tauhid, tasawuf, mana ada. Hari ni ulama kumpul, ulama jenamakan. Zaman Nabi ilmu semua umum belaka tuan-tuan. Ya ada zaman Nabi hadis Quran tu je lah ada. Sebab zaman tu yang ada. Tapi hari ni ulama dah orang kata apa, klasifikasikan, maknanya khususkan. Ni tasawuf, ni tauhid, benda ada zaman Nabi, ulama jenamakan tuan-tuan. Baik, zaman Nabi tak suruh sahabat supaya beramal ibadah dengan ikhlas ke? Ke Nabi beramal ibadah untuk orang lain tuan-tuan? Zaman Nabi tak suruh kita beramal ibadat dengan khusyuk ke? Tuan-tuan, zaman Nabi tak suruh kita zikir dengan hati ke? Tuan-tuan, ada hadis. Ada satu hadis tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis, di akhirat kelak setiap seseorang ini, kata Nabi, bila telah mana dibalas oleh Allah sekalian amal kebaikan dia, habis dah dibalas, Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, ada lagi tak yang kamu catat untuk orang ni? Kata malaikat, ya Allah, aku habis dah. Setakat aku catat ni dah amal kebaikan dia. Kata Allah, ada wahai malaikat. Ada satu amal dia yang kamu tak tahu, yang aku sahaja yang tahu. Hari ni aku sendiri yang akan balas amal tersebut tuan-tuan ya. Apa dia? Kata Nabi SAW, yakni zikir hati dia. Tuan-tuan, zikir hati ni malaikat tak tahu. Esok di akhirat kelak Allah akan kata oleh kerana dia beramal ibadah secara rahsia, hari ni aku sendiri yang akan membalas sekalian zikir dia tuan-tuan ya. Zikir hati ni malaikat tak tahu, sebab hati ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu tuan-tuan kita. Jadi maknanya tarekat ada tak? Ada dah. Tu zikir hati tu tarekat lah tu tuan-tuan ya. Jadi ulama ini dia jenamakan saja tuan-tuan, untuk khusyuk, untuk ikhlas. Zaman Nabi dah ada dah tu tuan-tuan. Hakikat sah cerita tuan-tuan, bukan setakat Nabi sebut, Al-Quran ni sebut tuan-tuan. Allah kata, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, bukanlah kamu yang baling batu ketika mana kamu membaling, tapi akulah yang membaling. Tu hakikat dah tu. Jadi ketika mana kita semayang, kita tak boleh kata kita semayang dengan sendiri. Wahai Hisham, bukanlah kamu solat, melainkan Allah lah yang mensolatkan kamu. Kalau kita nak ambil ayat ni balik. Wahai tuan-tuan, bukan tuan-tuan yang datang ke surau dengan sendiri, melainkan Allah lah yang mendatangkan kita ke surau. Wahai sekalian lidah, bukan lidah kamu yang berzikir dengan sendiri, melainkan Allah yang menjadikan lidah kamu untuk berzikir kepada Allah. Ayo jalan ni tuan-tuan. Jadi maknanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat ni sudah ada pada zaman Nabi SAW. Cumanya tidak disusun tuan-tuan ya. Begitu juga dengan sifat 20. Sifat 20 pun sama tuan-tuan ya. Sifat 20 bukan zaman Nabi tak ada. Adakah zaman Nabi tak kata Allah itu ada? Zaman Nabi dah kata Allah itu ada. Adakah zaman Nabi tidak mengatakan Allah itu kekal? Zaman Nabi sudah mengatakan Allah itu kekal. Allah tak sama dengan sekalian makhluk. Cuma tak disusun je. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dibilang balik tuan-tuan, sifat 20 tu ditolong bilang je. Benda tu zaman Nabi dah i'tiqad perkara yang sama. Tapi ada golongan-golongan Wahabi kata sifat 20 zaman Nabi tak ada. Jadi gitulah tuan-tuan ya. Jadi maknanya selesai tentang kita punya asas muqaddimah dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, seterusnya kita mula masuk kitab. Tuan-tuan ya. Masuk kitab ni saya nak baca muqaddimah yang awal ni sebagai untuk menguatkan lagi perjalanan kita kepada Allah dalam pengajian tasawuf ini, apa yang kita nak capai dalam perjalanan kita kepada Allah nah. Jadi tuan-tuan yang ada kitab tu boleh buka kitab nah. Muka surat 9 nah. Tuan-tuan ni kita dah mula masuk kitab nah. Nanti habis mukaddimah yang ni kita terus lompat tengah-tengah. Habis lompat tengah-tengah ni saya akan sambung balik pengajian kitab tasawuf kita ni pada kuliah kita sebelum PKP itu. Tuan-tuan ya. Jadi kepada tuan-tuan yang maknanya yang dah ada kitab ni ataupun yang ketinggalan ilmu-ilmu yang sebelum ni, tuan-tuan kena baca sendirilah kot tuan-tuan ya. Kalau saya nak baca balik nanya ke orang yang mengaji dengan saya kat sini ni tuan-tuan ya, yang dah lama pegang kitab dengan saya ni. Jadi kita nak meraihkan mereka yang dah lama mengikuti kuliah saya di Masjid Jamik ni 3-4 tahun dah. Jadi kita sambung balik lah tuan-tuan. Jauh dah sebenarnya kitab ni nak habis dah tuan-tuan ya. Cuma kita nak meraihkan orang yang dalam Story Barakah ni, kita ulang balik sebagai mukaddimah dan peringatan untuk kita yang dah mengaji lah tuan-tuan kita. Baik, jadi kita masuk pengajian kitab kita sikit pada malam ni. Kita tengok kata-kata Syekh Abdul Qadir Mandiri nah.
mengenai dengan tulisan beliau pada kitab Penawar Bagi Hati. Pendahuluan ni penting, tuan-tuan ya. Dah azan tuan-tuan. Jadi kita tak sempatlah nak masuk. Maknanya minggu depan kita mula masuk kepada mukaddimah kitab ni tuan-tuan, untuk kita ulang kaji balik lah. Sebab dalam mukaddimah ni sangat-sangat penting tuan-tuan ni, untuk kita memahami dalam keadaan kita nak menuju kepada Allah ini. Maksudnya pendahuluan-pendahuluan yang kita perlu faham, ataupun persediaan-persediaan yang kita perlu sediakan diri kita untuk kita semakin mendapat perjalanan kita ni perjalanan yang semakin diterima, ataupun perjalanan yang semakin terhasil dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan, amalkan syariat, tarikat, hakikat dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang kita kena bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.